Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam kelas matematik bersama dengan Teacher Fiza. Baik, hari ini kita akan buat ulang kaji bab 6, bentuk geometri dan 3 dimensi. Okey, apa yang awak telah pelajari sepanjang bab ini ialah pertama, kita telah belajar tentang bentangan. Ini ialah bentangan prisma, piramid, silinder, kon dan ingat tiada bentangan untuk sfera. Kemudian kita pergi kepada luas permukaan. Okey, untuk luas permukaan ini adalah sebenarnya gabungan kepada luas-luas permukaan seperti bentuk segitiga, luas segi empat, luas bulatan. Tentang itu sahaja. Kemudian kita gabung-gabungkan membentuk bentuk-bentuk prisma. Jadi, bentangan dan juga luas permukaan ini adalah saling berkaitan. Dan selepas itu kita belajar tentang isi padu. Inilah bahagian terbaru dalam bab bentuk 3 dimensi, di mana kamu kena menghafal isi padu atau rumus-rumus bagi isi padu bentuk prisma, piramid, silinder, kon dan juga sfera. Baik, ada sebahagian daripada rumus-rumus ini diberikan di bahagian rumus yang selalu diberikan di hadapan kertas peperiksaan. Jadi, jika rumus-rumus telah diberikan, apa yang perlu kamu lakukan ialah tahu bagaimana untuk menggunakan rumus-rumus tersebut. Jadi kita tengok satu persatu. Hitung luas permukaan bentuk geometri berikut. Ini adalah bentuk piramid. Jadi untuk bentuk permukaan dia, kita kena keluarkan satu persatu bentuk apa yang ada pada piramid. Okey, kita ada tapak dia berbentuk segi 4. Dan kita ada 4 bentuk segi 3, iaitu sisi-sisinya. Jadi kita hanya perlu pertimbangkan luas bagi segi 4 dan juga luas bagi segi 3. Okey, untuk tapak kita ada panjang, darab, lebar 8 dan 8. Segitiga kita perlukan ukuran tinggi segitiga. Tinggi segitiga ialah 5 dan tapak dia adalah 8. Setelah kita dapat bentuk-bentuk tersebut, kita masukkan rumus dia. So, luas segi 4 ialah panjang darab lebar 8 darab 8 tambah dengan 4 bentuk segitiga, di mana luas segitiga ialah 1/2 darab tapak dia 8 darab tinggi dia ialah 5. So, kita hanya perlu tekan kalkulator dan kita dapat jawapan dia ialah 144. Jadi, sangat pentinglah awak keluarkan bentuk-bentuk yang ada pada objek 3 dimensi tersebut. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Kita ada prisma. Okey, apa bentuk yang ada pada prisma ini? Okey, prisma ni ditegakkan. Jadi kita buat macam yang biasa kita nampak. So, prisma yang biasa kita tengok yang begini kan. So, kita ada bentuk segitiga. So, kita ada 2 keratan rentas segitiga. Kita juga ada bahagian tapak dia. Bahagian bawah tu. So, tapak dia kita ada bentuk segi 4. Segi 4 kan. So, segi 4 dengan luas tapak dia ialah ukuran dia 7 dan 6. Okey, untuk tinggi segitiga kita perlukan tinggi kan. Tinggi dia ialah 4, tapak dia ialah 6 dan tapak bagi prisma ini ialah bahagian bawah ni ya. Yang saya labelkan ni. So sebab tu ukuran ni ialah 7 dan 6. So kita ada bahagian 2 sisi. Okey, 2 sisi segitiga di mana 2 sisi prisma di mana bentuk dia ialah bentuk segi 4 tepat. Okey, kalau kamu tengok segi prisma ini, bahagian sisi ini kita tak tahu panjang dia. Bahagian sisi ni kita tak tahu panjang ni. Bagaimana awak nak tengok? Okey, kita dah ada ukuran tinggi segitiga ni ialah 4 dan tapak dia separuh daripada dia ialah 3. Ini ialah bentuk teorem Pythagoras, segitiga bersudut tegak. Okey, kita ada 4, ini ialah 3. Maka untuk dapatkan yang sending ini ialah 4 kuasa 2 tambah dengan 3 kuasa 2 puncakan kuasa 2 dia. Maka kita dapat 5. So, ukuran dia ialah 7 dan 5. So, kita keluarkan rumus segitiga. 2 darab 1/2 darab tapak dia 6. Darab tinggi dia ialah 4. Tambah dengan tapak segi prisma ini panjang darab lebar 7 darab 6. Tambah lagi 2 bentuk segi 4 iaitu 7 darab 5. So, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat nilai dia. Yang pertama ini kita dapat 24 tambah dengan 42 tambah dengan 70 dan total kepada luas permukaan prisma ini ialah 136. Macam itulah cara untuk menghitung luas permukaan suatu bentuk 3 dimensi. Bentuk seterusnya ialah silinder. Okey, di mana jejari bulatan dia ialah
7 cm. So, untuk silinder, kita ada apa? Kita ada dua permukaan bulatan dan juga kita ada sisinya. Okey, sisi inilah yang baru awak kena tahu rumus dia ialah untuk bulatan kita ada 2 darab pi j kuasa 2 tambah untuk body dia kita perlukan 2 pi j t. T ialah tinggi dia. Okey. So, rumus dia kita dah ada. So, tinggal masukkan nilai 2 kerana ada 2 bulatan. Rumus luas bulatan ialah 22/7 darab jejari. Jejari ialah 7 kuasa 2. Tambah 2 darab 22/7 darab 7 jejarinya darab tingginya iaitu 9. Okey, ini ialah untuk body silinder dan ini adalah untuk 2 bulatan silinder tersebut. So, jawapan akhir kita dapat 308 tambah dengan 396. Jumlah dia ialah 704. Okey? So, kena keluarkanlah. Kita ada 2 bulatan atas, 2 bulatan bawah. Okey, rumus-rumus ni ada diberi di hadapan sebenarnya. Jadi, awak tinggal gunakan sahaja. So, untuk kon, luas dia, kita ada bulatan dan juga sisi kon. Sisi kon ni yang unik sedikit. So, ini ialah sending kepada kon tersebut. Sending dalam rajah ini ialah 5. Ni ialah sending dia. So, kita masukkan rumus bulatan ialah pi j kuasa 2 tambah untuk bahagian sisi inilah yang ada sedikit berbeza iaitu pi j s. Okey, kita tak pakai tinggi. Nampak tak? Dia saja berikan 4 di sini. Saja untuk mengelirukan awak sama ada awak nak pakai 4 atau 5 dalam awak punya pengiraan. Okey, diberi jejari tadi 3 ada dalam maklumat. So, ini adalah 3. Kita gunakan pi ialah 22/7 darab 3 kuasa 2 tambah 22/7 darab 3 darab 5. Okey, sending itu yang 5 bukan yang 4. Jadi kita dapat jawapan akhir dia ialah 75.43. So, itulah cara untuk menghitung luas permukaan suatu pepejal 3 dimensi. So, setelah kita belajar tentang luas, kita belajar juga mengenai isi padu. Okey, contoh di sini kita ada isi padu prisma. Okey, di mana formula ini perlu awak hafalkan, tak ada cara lain. So, untuk isi pada prisma, formula dia ialah luas permukaan, luas keratan rentas, darab dengan panjang prisma tersebut. So, dalam situasi ini, luas keratan rentas ialah bahagian sisi ni bentuk segi 3. So, luas segi 3 ialah 1/2 darab tapak dia ialah 8 darab tinggi. Adakah 5 itu tinggi prisma? Tidak. 5 itu bukan tinggi prisma. Tinggi prisma yang ini. Jadi kita kena keluarkan bentuk dia. Okey, kita ada begini. Kita ada 5 yang sending, 4 yang bawah separuh. So, untuk dapatkan bahagian tinggi ini, 5 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 punca kuasa 2. So, kita dapat 3. So, tinggi dia ialah 3 darab dengan panjang. Panjang ialah 12. So, jawapan dia ialah 144. So, begitu sahaja untuk menghitung luas secara direct question. Okey, contoh yang kelima, awak diberi isi padu. So, sorry tadi untuk mengira isi padu. Okey, yang kelima, awak diberi isi padu, disuruh awak cari jejari. So, ini ialah reverse question. So, isi padu yang diberi ialah 729. Tinggi kon ialah 21. So, masukkan dahulu rumus dia. Isi padu kon ialah 1/3 darab pi j kuasa 2t. Sama dengan 729. So, kita gantikan nilai. 1/3 darab pi 22/7 darab jj. Kita tak tahu, kita letak belakang dulu.
So, kita letak T dahulu. T kita tahu nilai. T sama dengan 21 darab dengan J kuasa 2. Sama dengan 729. So, sekarang tugas kamu ialah mindahkan ke belakang. Okay? So, cara nak pindahkan, kamu bahagikan kepada dua kumpulan. Sebab ia ialah pecahan. So, kumpulan atas dan kumpulan bawah. Bila kita pindahkan ke belakang, dia jadi terbalik. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. So, maksud dia di sini, kita ada 729 kita tulis dahulu. Yang bawah ini kita letak di bahagian atas. Darab 3 darab 7 per... Okay, yang bawah semua letak yang atas semua letak kat bawah. 1 darab 22 darab 21. Dan yang bawah awak letak dalam kurungan. Okay, sini ada kuasa 2. So, kamu tekan saja kalkulator dengan kurungan-kurungan tu semua. So, J kuasa 2 awak akan dapat akhirnya 36. Maka J sama dengan punca kuasa 2 bagi 36. So, J adalah 6. Okay? So, macam tu cara untuk selesaikan masalah secara reverse question. Okay, ini pula ialah sama juga reverse question tetapi melibatkan gabungan bentuk 3 dimensi. Ini ialah gabungan kon dan juga silinder. Okey, kita keluarkan lagi sekali. Maklumat dia ialah isi padu yang diberi sama dengan 1540, di mana ini ialah bentuk kon tambah dengan bentuk silinder. Sama dengan 1540. Maka kita keluarkan satu persatu. Rumus bagi isi padu kon ialah 1/3 pi J kuasa 2T tambah dengan isi padu silinder iaitu pi J kuasa 2T di mana nilai dia ialah 1540. Okey, kemudian kita keluarkan nilai pula, gantikan dengan nilai 1/3 darab 22/7 darab jejari. Jejari bukan 14. 14 ialah diameter. So, jejari dia ialah 7. Di sini pun jejari adalah 7. So, 7 kuasa 2 darab dengan tinggi. Tinggi kon ialah 4.5. So, ini untuk kon. Dan untuk silinder kita ada 22/7 darab 7 kuasa 2 darab T. Sama dengan 1540. So, ini ialah untuk silinder. So, untuk kon kita dapat nilai dia ialah 231 tambah dengan 154 T. Okey, sama dengan 1540. So, kita hilangkan dahulu 231. Di hadapan ada 154 T sama dengan 1540 tolak 231. So, hasil tolak itu kita dapat 1309. So, kita pindahkan pula 154 tinggalkan T sahaja di hadapan. Jadi, per 154. So, T yang kita dapat ialah 8.5. Itulah sahaja sepanjang kesemua topik yang kita pelajari sepanjang bab ini. Jadi, itu sahaja untuk hari ini. Saya harap awak dapat ulang kaji dengan pantas semua yang awak telah pelajari sepanjang bab ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye!